3. Seterusnya pada bulan November, penyemakan permohonan projek yang tuan-tuan hantar tu, bila dah tutup pada 3 November tu, pada bulan November ni juga kami akan melakukan penyemakan, okey, permohonan projek, listkan, kami akan keluarkan list tu dan kami akan bersidang lagi di peringkat kami punya ahli jawatankuasa, bukan jawatan kuasa kami akan bersidang untuk memilih, okey, permohonan projek yang dikira diberi keutamaan dahulu, okey. Pengemukakan permohonan oleh maksudnya bulan November ni semualah berlaku, maksudnya kita akan seterusnya setelah kita pilih dan list down mengikut keutamaan, kita akan brief pula projek yang dah list tadi tu di peringkat pengurusan tertinggi JPKK yang mungkin chairnya adalah mungkin daripada Dr. KP kita sendirilah. Jadi dia akan berikan keutamaan projek ni 1, 2 dan sebagainya lah. Okey. Selepas tu barulah kami akan masukkan permohonan yang telah diangkat peringkat pengurusan tertinggi itu pada KPT. Kalau lihat tarikh tutup, memang KPT hantar surat pada kami. Tarikh tutup hantar kepada KPT ni adalah pada 15 November. Jadi masa kami sehingga 15 November ni memang pack lah bulan November ni. Kami nak sediakan pemilihan dokumen dan sebagainya lah. Itu sebab kami minta institusi kami tutup pada 3 November. Jadi tuan-tuan dan puan, doktor-doktor, TS semua ada masa dah lebih kurang dalam seminggu lah sekarang. Saya harap benda tu boleh dah ada, mungkin nak angkat semula dan sebagainya lah. Okay. Jadi dijangkakan bulan Mei, Januari hingga Mei tu kita akan bentang kepada KPT. Biasanya bentang KPT ni dalam bulan Mei rasanya. Bulan Mei, pembentang bulan Mac. Jadi pembentangan permohonan projek kepada EPU tu mungkin berlaku dalam bulan Mei. Jadi pada 2024. Jadi kita nak tahu dia lulus atau tidak, mungkin akan kita tahu dalam bulan November 2024 macam itulah. Oktober ke. Tapi dalam tahun 2024 kita tahulah kita yang diangkat tu berjaya ataupun tidak. Okey. Nah, ini sedikit saya bagi kronologi garis masa untuk permohonan projek RMK ke-12 untuk RP5 ni. Jadi kalau lihat kita kena tengok pada masa-masa penting tersebutlah. Okey, 3 November tarikh tutup di peringkat kami dan tarikh tutup 15 November tu di peringkat KPT. Kami kena hantar. Okey, next. Okey, ini adalah perbincangan kami semua hala tuju. Apa hala tuju kami di peringkat JPKK, program RMK ke-12, RP5. Jadi yang pertama, saya gariskan yang pertama adalah kita lebih kepada kalau kita lihat penggantian peralatan yang usang. Jadi yang kedua, naik taraf institusi, mana-mana institusi nak naik taraf boleh buat naik taraf. Yang kedua, keselamatan, mungkin keselamatan pun yang jatuhnya nombor 3 dekat situ, ICT, digital learning, dan juga R&D. Jadi ini semua dalam hala tuju ni tuan-tuan boleh mohon untuk RMK yang ke-12, RP5 pada tahun 2025 ni. Okey. Ini adalah hala tuju kami lah. Okey, seterusnya. Okey, dan juga masa kita memohon tu kita kena lihat jugalah apakah plan strategik politeknik dan kolej komuniti di setiap institusi lah. Okey, mungkin setiap institusi ada plan strategik dia kan yang kita turunkan, KPI dan sebagainya itulah. Okey, next. Okey, ini penyediaan dokumen. Jadi kita nak terangkan sedikit bagaimana nak menyediakan dokumen untuk permohonan peruntukan projek untuk RMK ke-12, RP5 ni. Okey, next. Ini saya beri rumusan sedikit. Kalau kita lihat, ni adalah RMK yang ke-12, RP1 sehinggalah RP4. Kalau kita lihat, permohonan RP1 daripada institusi sebanyak 394 permohonan. 394 permohonan ni termasuk semualah. Naik taraf, alat usang, pembinaan dan sebagainya lah. Jadi merangkumi 394 tu. Jadi yang lulus kalau tuan-tuan tengok yang telah diluluskan tu hanya 11 saja. Itu RP1.
10 projek poli, 1 KK. Begitu juga dengan RP2, hanya 10 projek saja lulus, iaitu 5 projek poli, 5 projek KK. Dan juga RP3, kalau kita lihat, okey, yang lain-lain catabah tu, yang warna oranye tu kemuka kepada KPT, kemuka pada EPU, itu dia punya bilangan lah. Tapi kalau kita tengok peratus bilangan yang lulus tu, yang tu lah, yang warna kuning tu. 10, kalau RP3 tu 10 projek politeknik, 6 daripada KK. Okay, jadi untuk RP4 ni belum dapat lagi dia punya kelulusan. Tapi dah kemukakan pada EPU sebanyak 28 permohonan. Okay, jadi kami masih menunggu lagi kelulusan untuk RP4 ni. Okay, belum keluar lagi. Okay, next. Okey, ini adalah perkara yang perlu diambil perhatian lah. Okey, sekiranya ada institusi yang ingin membina kampus baru ke, pembinaan kampus baru, status tanah ni mesti diselesaikan dahulu sebelum pembinaan kampus tu berlaku. Sekiranya pembinaan tanah tu tak berlaku, maksudnya pembinaan kampus tu tak akan berlaku lah. Jadi selesaikan status tanah ni. Bila dah selesai status tanah, barulah boleh mohon untuk next RP untuk pembinaan kampus semula. Maksudnya yang ni selesaikan untuk mungkin RP5 ni untuk perolehan tanah. Selepas perolehan tanah selesai, barulah boleh mohon untuk pembinaan kampus lah. Okey, selesaikan tapaknya dahulu. Okay. Next. Okay, yang seterusnya perkara juga yang perlu diambil perhatian. Skop dan perincian kos projek yang tidak lengkap. Ini salah satunya, sekiranya tuan-tuan hantar benda tu tidak lengkap, kemungkinan besar kami tak dapat mengangkat ke peringkat seterusnya. Sebab skop-skop yang kami minta, nanti banyak yang kami minta tu, jadi tak dapat maksudnya tidak lengkap lah. Jadi pastikan sebelum tuan-tuan hantar permohonan tu, pastikan dia lengkap. Okey. Seterusnya, ni kena ingat perolehan peralatan. Sekiranya tuan-tuan di institusi ada nak membuat penggantian alat usang dari segi peralatan, perolehan peralatan, institusi kena ingat perolehan peralatan ni mestilah tidak boleh melebihi 2 tahun. Kalau lebih daripada 2 tahun, dia akan melibatkan kena ada satu permohonan mungkin lanjutan. Okay? Lanjutan. Jadi proses tu bukan mudah. Dia mesti ada justifikasi apa. Kalau boleh sebenarnya kurang daripada 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun tu dia akan jadi isu nantilah. Kita nak angkat dia semula untuk memberi justifikasi dan sebagainya lah. Jadi institusi kena tengoklah masa untuk membuat permohonan peralatan ni, boleh tak institusi selesaikan dalam masa 2 tahun. Masa permohonan RFK ni rancanglah, boleh tak diselesaikan dalam masa 2 tahun dari segi perolehannya. Okay, seterusnya projek pembangunan kampus baru. Projek pembangunan baru ni melibatkan peralatan, okey. Menyarankan supaya skop bagi senarai peralatan dibuat secara berpasang bagi mengelakkan senarai peralatan absolut dan up to date. Okey, maksudnya masa pembinaan baru tu, kalau boleh kita tidak melibatkan perolehan peralatan. Kalau boleh siapkan kampus baru kita buat perolehan peralatan. Takut nanti kampus tu lama dibina, takut peralatan yang kita mohon tu dia dah up to date lah, dah absolut daripada masa dia. Okay, next. Okay, ni adalah cadangan nama projek. Okay, biasanya nama-nama projek ni adalah yang kena tuan-tuan isilah pembangunan. Pembangunan ni pembinaan bangunan yang lengkap dengan peralatan. Okay, itu pembangunan. Kena tahulah term-term tu. Pembangunan tu apa? Pembinaan bangunan sahaja. Okay, pembangunan semula, gantian penuh bangunan melibatkan kerja-kerja meroboh bangunan sedia ada. Penggantian sistem, itu pembangunan semula.
Ada nombor 1 tadi pembangunan saja. Pembangunan tu pembinaan bangunan yang lengkap dengan peralatan. Loose item lah. Pembangunan semula, gantian penuh bangunan melibatkan kerja-kerja meroboh bangunan sedia ada. Itu term-term dia. Pembinaan semula, gantian bangunan melibatkan kerja meroboh bangunan sedia ada. Perolehan peralatan. Ni peralatan usang semuanya. Okey, perolehan peralatan ni adalah, kena tahu perolehan peralatan ni adalah peralatan yang tidak ada. Dia berbeza dengan penggantian peralatan. Penggantian peralatan ni ada alat yang sedia ada, kita ganti. Kita nak tukarkan dia. Mungkin alat yang sedia ada tu dah usang, jadi kita ganti. Itu dinamakan penggantian peralatan. Contoh perolehan peralatan dalam salah satu kurikulum tu ada, tapi di institusi tak ada peralatan tu. Kita nak buat perolehan yang baru. Itu perolehan peralatan. Okey, kena bezalah tu nama-nama projek tersebut. Seterusnya penggantian dan perolehan peralatan, penggantian peralatan usang dan perolehan peralatan baru. Ini melibatkan bangunan baru saja, kampus baru ya. Seterusnya, sekiranya di institusi ada untuk menaik taraf, melibatkan kerja-kerja naik taraf termasuk pembinaan bangunan tambahan, okey, nanti nak tambah bangunan tambahan dan kerja-kerja meroboh struktur sedia ada, baik pulih ke, bumbung bocor ke, nak tukar kapet jadi tile ke, itu semua naik taraf lah. Itu projek naik taraf. Okey. Seterusnya pembaikan. Pembaikan ni lebih kepada kerja-kerja yang infra yang di luar, contohnya cerun, longkang jadi itu adalah kerja-kerja pembaikan. Okay, next. Okay, perolehan tanah ni macam kita tadi saya sebutlah. Kalau sesuatu untuk pembinaan kampus baru, kita kena dulukan perolehan tanah. Kerja-kerja awalan, okay. Ni dana grant beasiswa ni mungkin tak terlibat lah untuk tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. Next. Okay. Ini penting ya. Nanti tuan-tuan dan perempuan untuk memohon dalam RMK yang nak dimohon nanti ni, RMK yang ke-12 RP5 ni, tuan-tuan kena tulis macam ni lah. JPPKK pembinaan. JPKK pembangunan. Kan ada nama projek tu kan. Dia nak pembinaan ke nak pembangunan. JPKK perolehan peralatan akademik KK Ampang. Itu contohnya. JPKK penggantian dan perolehan peralatan akademik College Committee Ampang. Itu contoh tadi kan ada yang senarai projek tadi kena align apa tuan-tuan nak buat. Nak ganti ke, nak perolehan peralatan ke, nak menaik taraf ke, kena tulis. JPPKK apa dia? Menaik taraf bangunan. Wajib tulis mengikut jenis permohonan. Okey. Next. Okey, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dihantar nanti. Tengok pada apa yang tuan-tuan perempuan mohon. Ada kalau mohon apa, mungkin tak semualah. Nanti saya senaraikan apa yang list-list dia. Okey, jadi masa tuan-tuan dan perempuan untuk menghantar pada kami nanti, pada link tu, tuan-tuan kena tulis, okey, ni kan ada, kalau daripada bilangan 1 sampai 12 ni, ini adalah lampiran-lampiran yang tuan-tuan kena isi. Okey, kena isi, tuan-tuan download nanti, saya ada kasih dia punya link, tuan-tuan isi, nanti tuan-tuan perempuan akan hantar pada kami, upload lah. Jadi, masa nak hantar tu, dia punya name nama tu mesti tulis macam ni, JPPKK _ borang permohonan projek _ nama institusi. Tu PMK tu Politeknik Melaka _ nama institusi apa. Dia mesti tulis macam tu. Setiap borang tu kan berbeza, dia kena tulis lah. Kalau borang permohonan projek A, kalau JPKK _ kertas cadangan permohonan _ nama institusi. Dia wajib kena tulis macam ni. Jangan tuan-tuan tak tulis, nanti kami dekat sini susah untuk kami dapatkan mana satu yang tuan-tuan hantar ni apa dia. Jadi bila ada ni kami boleh dapatkanlah dokumen-dokumen tu, kami nak dapatkan lebih mudah. Okay. Next.
Ni dokumen yang perlu dihantar lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan untuk penggantian dan perolehan peralatan, lampiran yang kena hantar hanya 6 saja, iaitu lampiran A, lampiran B, C, G. Slide dan juga CI. 6 saja. Naik taraf ada 8. Kena hantar, kena upload lah. Iaitu lampiran A, B, C, E, F, slide, CI dan juga GNO. Okey. Itu menaik taraf. Sekiranya untuk pembinaan bangunan baru, okey, dia ada 9 yang tuan-tuan kena hantar, kena upload pada kami lah. Iaitu lampiran A, B, C, D, E, F, slide, CI dan juga GNO. Ini adalah dokumen ikut pada kategori apa yang tuan-tuan puan-puan nak mohon. Kalau peralatan ni lah. Kalau naik taraf ni lah. Okey. Next. Bagi air dalam pula. Okey, ini contoh dokumen-dokumen yang kata tuan-tuan nak hantar. Ni contoh saya tunjuk. Ni contoh Politeknik Muka. Dia memohon 3 kategori, iaitu perolehan peralatan, yang kedua penggantian dan perolehan peralatan, yang ketiga menaik taraf. Ketiga-tiga ni berbeza kategori dia. Jadi macam mana tuan-tuan nak hantar lampiran dia? Lampiran A tu yang tadi tu satu dokumen je. Gabungkan dia. Gabung 3 permohonan ni dalam satu dokumen untuk lampiran A. Untuk lampiran B, kertas cadangan permohonan pun satu dokumen. Gabungkan ketiga-tiga permohonan tadi dalam satu dokumen. Lampiran C, 3 dokumen. Kan ada 3 kategori tadi. Jadi perolehan peralatan satu dokumen, penggantian satu dokumen, menaik taraf satu dokumen. Okey. Lampiran E, PDA, hanya satu dokumen sajalah. PDA ni hanya melibatkan untuk menaik taraf. Untuk yang perolehan peralatan dan penggantian tak perlu. Jadi kena tengok situ. Lampiran F sekiranya ada, lebih baiknya ada. Lampiran F ni adalah sokongan daripada JKR dan sebagainya, mengatakan perlunya naik taraf dekat bangunan tu dan sebagainya. Dia yang endorse lah. Jadi itu lebih baiklah ada dokumen-dokumen sokongan seperti itu. Okey. Seterusnya lampiran G, jadual senarai peralatan. Jadual senarai 2 dokumen lah. Jadi sebab ada 2 kategori perolehan peralatan dan juga penggantian perolehan peralatan. Okey, slide. Okey, slide ni satu poin-poin untuk satu kategori. Maksudnya satu kategori itu contoh perolehan peralatan mesti ada 5 slide. Penggantian dan perolehan peralatan 5 slide. Menaik taraf 5 slide. Maksimum dia mesti 5 slide. Setiap kategori tersebutlah. Dan juga last kali CI. CI ni 3 dokumen lah. Satu dokumen perolehan, satu dokumen penggantian, satu dokumen menaik taraf. Ni yang dokumen-dokumen yang tuan-tuan perlu hantar lah. Tapi kalau tuan-tuan mohon satu kategori saja, tengoklah dekat mana lah. Tuan-tuan lihat kat situ hanya satu dokumen je lah hantar. Macam tu Ni contoh sekiranya ada pelbagai kategori yang dimohon lah. Contoh, okey. Next. Okey, ni adalah lampiran A. Contoh lampiran A. Jadi untuk lampiran A ni ada skop dan juga komponen. Dekat skop tu senaraikan semua naik taraf dalam satu. Ni contoh naik taraf. Menaik taraf bangunan Politeknik Muka. Jadi senaraikanlah apa yang tuan-tuan nak laksana, nak naik taraf tersebutlah. Senaraikan di mana naik taraf tu perlu dilaksanakan. Kena nyatakanlah blok mana. Ni contoh aircon kan. Jadi dia nak naik taraf pusat sumber, blok JTMK, JMSK. Ni skop. Skop tu kena nyata jelas. Dan juga skop tu kena nyatakan dengan komponen tu secara detail dengan kos dia sekali. Berapa kos untuk penyaman udara dan sebagainya lah. Mesti lengkap lah. Okay? Ini contoh lampiran A. Okay? Ini contoh menaik taraf peralatan ada juga, ada contoh-contoh nanti saya ada dalam link nanti, tuan-tuan boleh tengok lah. Okay, next.
Ni lampiran A tadilah. Kan lampiran A tu tadi dia kata satu dokumen untuk 3 permohonan, betul. Ni menaik taraf. Jadi ni perolehan peralatan bawah tu. Senaraikanlah dengan lengkap lah. Skop dia apa? Makmal high teknologi. Berapa dia punya kos semua dan sebagainya. Alat tu jenis apa, spek dia apa semualah. Dengan harga dia sekali. Okay. Okay, next. Okey, ni yang saya sebut slide ni. Slide ni setiap kategori satu slide mesti ada maksimum 5 slide setiap permohonan. Ni contoh slide adalah permohonan peralatan akademik termaju jadi dalam tu tuan-tuan nyatakanlah berapa kos dia, okey, skop projek dia, negeri mana, agensi JPKK lah. Parlimen mana, agensi pelaksana, okey. Jadi nyatakan keperluan dia. Jadi Politeknik Sultan merupakan ceritalah sikit yang menawarkan bidang apa ceritalah. Jadi kita nak tahu dari segi statement kat situ dan juga outcome dia, kena bawah tu kena tahu peningkatan kebolehsaran pelajar di dalam industri makanan daripada 96% kepada 98%. Ceritalah sedikit outcome dia tu. Okey, untuk kita kuatkan lagi kita punya untuk angkat untuk dapatkan projek ni lah. Okey, next. Ni masukkan juga segi pernyataan, maksudnya senarai semua skop kerja tadilah. Skop kerja daripada lampiran A itu dan dokumen lampiran sokongan jika ada. Masukkanlah dengan harga dia sekali. Skop projek yang nak buat tu, skop tu mesti ada. Dengan harga dia. Okay. Next. Ini adalah pernyataan pecahan kos projek setiap tahun. Mestilah tally dengan agihan shilling. Contohnya kalau permohonan perolehan tanah mungkin kita boleh kata dapat 2025, kita kata shilling dia 2025 je lah pada 2025, 1 juta. Jadi pecahan di ujung dia 1 juta. Tapi sekiranya permohonan projek bagi pembinaan naik taraf, jadi tuan-tuan kena agihkan mengikut shilling tersebut sehinggalah selesai. Bila selesai dan jumlah harga setiap shilling tu mestilah tally dengan setiap shilling-shilling yang dibahagikan tersebutlah, yang dibahagikan. Jadi kalau boleh pada awal shilling yang pertama tu kalau boleh kos dia kalau boleh jangan terus tinggilah. Maksudnya kita takut nanti untuk kita laksanakan tu agak susah Jadi kalau boleh masukkan shilling yang tahun kedua tu dia dah boleh kita laksanakan untuk kita sambung projek. Jadi shilling-shilling tu tuan-tuan agihkan. Jadi pada tahun pertama tu kurangkan dia punya agihan shilling tu. Okay, next. Ni contoh perolehan peralatan maju. Jadi dia senaraikanlah nama program yang ditawarkan. Okay, 5 kapasiti berapa. Jadi masuk aja lah. Okay, next. Okay, slide yang terakhir masukkan gambar-gambar. Jadi fokuskan highlightkan kalau untuk naik taraf, highlightkan mana tempat yang kata naik taraf tu. Contoh yang dalam gambar ni contohnya pagar dia dah roboh. Maksudnya di bawah tu dia tanah dia dah runtuh. Jadi tuan-tuan perempuan highlightkan dalam bentuk kotak merah tu di mana kita nak naik taraf kerja-kerja tersebut. Sebelah tu kalau lihat contoh gambar bagi perolehan peralatan. Jadi tuan-tuan tunjukkanlah alat yang tuan-tuan nak beli yang tercanggih tu. Jadi senaraikan apa dia punya alat-alat yang canggih tu, kegunaan dia untuk apa, ni apa dan sebagainya lah. Tunjukkan gambar-gambar yang perolehan alat yang termaju tadi tu lah. Kena tunjukkan. Okay, next. Okey, ni adalah CI. Selalunya biasanya CI ni memang nak bina, memang kita nak buat memang inilah. Tapi ni adalah contoh. Dalam link tu saya banyak lagi bagi contoh-contoh CI jadi ni contoh CI untuk perolehan peralatan akademik termaju. Okey, berasaskan 4.R tadi bidang additive manufacturing. Okey. Ni PSA punya jadi ni Politeknik Malaysia Alamnya yang baru ni. Jadi kalau tuan
tengok 1,600 tu adalah bilangan pelajar dia, kuantiti. 37,680 tu adalah dia anggaran pecahan nilai tu. Kalau tuan lihat di kolom sebelah tu, dianggarkan graduan bagi Politeknik PSA 1,600. Gaji dia minimum lepasan diploma 1,500, darabkan dia dapat 5,700. Purata tangga gaji, dia kira situ, dia bahagikan 12 bulan, dia dapatlah RM37,680 nilai dia. Dekat kolom nombor 4. Jadi jangka masa impak adalah 10 tahun. Jadi kita nak dapat impak pun, yang kita, kalau kita dah beli alat ni, kita nak dapat impak dia dalam masa 10 tahun. Jadi jumlah anggaran impak adalah kolom nombor 3 darab dengan kolom nombor 4 darab kolom nombor 6. Jadi dia akan dapat jumlah anggaran impak keseluruhan. Jadi benda-benda creativity index ni kena tunjuk lah. Apa sebenarnya kita nak tunjuk dekat sini. Kerajaan dah keluarkan duit banyak ni, apa kerajaan dapat lah ROI daripada segi jangka masa impak 10 tahun tersebut. Dan juga masukkan semua. Dari kalau peralatan ni dia masukkan dari segi tu, memberi peluang kepada syarikat Bumi Putra untuk memberi perkhidmatan penyelenggaraan alat. Maksudnya bila kita adakan pembelian alat ni, maksudnya syarikat-syarikat di luar berpeluang, untuk menjana pendapatan dia. Jadi kita masukkan kuantiti satu syarikat. Kos yang dinilai, mungkin kos penyelenggaraan tu setahun 1,500. Jadi kalau 10 tahun berapa? 15 juta. Jadi dekat situ impak kepada ekonomi kita dan sebagainya. Jadi nanti untuk creativity index ni kena tulis dengan detail lah apa yang ni yang kita dapat lah dalam jangka 10 tahun. Jadi dekat situ nilai impak keseluruhan, kos DE keseluruhan, kos DE yang dimohon dengan kos OE. Kos OE tu kos dari segi penyelenggaraan dan sebagainya lah alat tersebut. Dapatlah creativity index CI 96.74 dekat situ. Jadi CI ni masa kita present nanti dekat KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Ekonomi, dia akan tengoklah CI ni, dia nak tahu apa impak ni dalam jangka masa 10 tahun akan datang. CI ni kena tuan-tuan perempuan bina dengan baiklah sebenarnya. Tapi dalam link ni saya banyak bagi contoh-contoh naik taraf, ni peralatan naik taraf dan sebagainya lah. Next. Ni adalah borang PDA sekiranya untuk menaik taraf. Jadi kena isilah borang PDA ni. Kalau macam ni, blok 5 tingkat bangunan kediaman Politeknik Muka. Jadi dia tulis tu kediaman pelajar 5 aras. Frame dia apa? Konkrit. Wall dia guna apa? Blok ke? Guna batu IBS ke? Floor dia guna konkrit ke? IBS ke? Dan sebagainya lah. Kena senaraikan lah PDA ni. Itu ni borang PDA. Borang-borang ni semua ada nanti. Nanti saya tunjuk. Ni adalah borang jadual senarai peralatan. Kalau tuan-tuan nak gantikan alat usang, maksudnya senaraikanlah. Makmal mana, diploma apa, program apa, peralatan, berapa kuantiti dia. Dan dengan harga sekali lah. Dekat situ senaraikan. Next. Ni borang GNO, borang yang last sekali lah, kena isi nanti. Next. Ni adalah tarikh penting lah yang saya nak ingatkan pada tuan-tuan untuk hantar dokumen ni pada kami, iaitu pada 3 November, iaitu pada hari Rabu pada hari Rabu depan pada hari Rabu depan sebelum jam 5 lah. Jam 5 tu dah kena, kalau boleh sebelum jam 5 tu dah hantar lah. Selepas 3 November tu, tuan-tuan kalau nak hantar permohonan, tak boleh lagi lah. Kalau tuan-tuan hantar pun dia tidak boleh masuk dekat link yang kami beri tu. Cuba lihat link tu. Saya tunjuk sikit link tu. Ni link dia.
tuan-tuan boleh isi. Nak kategori projek apa dia? Naik taraf. Nama institusi kena wajib tulis. PO contohnya. Nama permohonan siapa? Siapa nama yang memohon untuk projek ni? Jawatan pemohon. Okay. Next. Atas tu. Email. Email. Okay. Nombor telefon. Okay. Jadi kat sini saya ada berikan link borang-borang yang tuan-tuan kena isi. Jadi buka link tu, template borang permohonan. Okay, ni adalah borang-borang permohonan. Borang permohonan ni adalah borang permohonan daripada A sampailah yang borang GNO yang saya senaraikan tadi tu. Jadi tuan-tuan boleh download, nanti tuan-tuan isilah. Lampiran A, lampiran B, lampiran C, okay, CI, semua ada situ. Slide, semua ada dekat situ. Tuan-tuan download, lepas tu nanti dah siap, hantar mengikut apa yang saya sebut tadi lah. JPKK _ apa, borang permohonan, institusi apa, macam tu. Okay, hantar upload pada kami, hantar pada kami punya link tadi lah. Ini adalah borang-borang permohonan. Boleh dapat dalam link tadi lah. Next, tengok. Slide. Ya, okey. Yang bawah tu contoh dokumen permohonan. Ni contoh, maksudnya dalam ni adalah macam mana tuan-tuan boleh ambil, tengok macam mana untuk membina kertas-kertas contoh yang telah sebelum ni pernah buat lah. CI, okay. Macam mana nak dapat CI ni banyak jenis kategori lah. Tuan-tuan boleh tengok ayat dia macam mana nak bina CI dan sebagainya. Dalam ni ada semua contoh-contoh dokumen-dokumen yang sebelum ni. Okay. Institusi buat lah. Jadi saya akan masuk ni jadi sebagai rujukan tuan-tuan dan puan untuk membina lah, untuk membina borang-borang tadi tu lah. Okay. Okay, next slide ni. Okay. Jadi bila tuan-tuan dah boleh lihat di situ dokumen rujukan semua ada, senarai garis panduan semua ada dalam tu. Boleh tengok situ. Okay. Lepas tulis tu semua, pergi next. Dekat sini tulislah tajuk projek apa dia. Naik taraf. Anggaran projek berapa. Okay. Skop terperinci projek berapa. Apa dia. Apa skop dia. Okay. Lepas tu next. Lepas tu negeri mana. Daerah. Parlimen mana. Don mana. Isi saja sampai section B ni. Lepas tu next. Di sinilah tuan-tuan kena upload lampiran-lampiran yang tadi itulah mengikut kategori. Kalau peralatan berapa tadi? 6 tadi. Janganlah yang tak berkenaan kena upload juga. Maksudnya dekat sini upload dalam file ni. Nanti kami di sini akan terimalah. Jadi ikut saja apa yang senarai-senarai yang telah kami beri tadilah. Kalau naik taraf ada 6, 7 tadi sebagainya lah. Ikut saja. Dan dari segi borang-borang permohonan tu kena tulis tajuk dia mengikut apa yang saya beri tadi lah. JPKK apa sama tu lah. Jangan lupa tu. Kalau tidak nanti susah kami dekat sini nak proses. Okay. Next. Lepas tu submit. Hantar je. Nanti kami akan terima lah. Okay. Okay. Jadi tuan-tuan, puan, doktor, TS semua ingat tarikh tutup adalah 3 November 2023 jam 5 petang. Jadi link dekat situ. Kalau ada apa-apa masalah dari segi permohonan, bolehlah menghubungi kami di BBPI. Kami cuba membantulah. Okay, tuan-tuan permohonan, tuan-tuan semua untuk mengisi borang permohonan ni lah. Okay, next. Tak ada apa, ni sama je. Okey, terima kasih. Daripada saya tu saja. Saya sekiranya ada apa-apa kita bincang dekat sini, ada kemusykilan ataupun ada apa-apa, boleh saya dengan tim kat sini menjawablah apa yang institusi nak tanya daripada pihak kami lah. Itu saja daripada saya. Saya buka untuk sesi soal jawab lah. Okey, next.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum, Cik. Salam. Saya Syarizat daripada Siapa? Daripada mana? Saya Syarizat daripada College Community Kuala Pilah. Syarizat. Okey, Syarizat. Okey, saya nak tanyalah mengenai RMK ni. Macam kami bangunan sewaan, bolehkah kami mohon untuk pembangunan bawah RMK ni? Bangunan apa? Bangunan sewaan lah Community College ni. Contoh projek nama. Tengok nama projek. Kalau naik taraf tak boleh. Naik taraf. Oh, naik taraf. Kalau naik taraf, yang melibatkan perubahan struktur memang tak boleh. So kita ada kontrak dengan owner kan. Tapi kalau untuk kerja-kerja yang tidak melibatkan perubahan struktur, kerja-kerja perbaikan ruang yang tidak melibatkan perubahan struktur, maksudnya tidak, orang kata tak usik dari segi dia punya structure punya inilah, dia punya apa namanya capacity, dia punya inilah maksudnya structure lah usik. Dan yang itu boleh. Setakat naik taraf ruang, naik partition, naik apa namanya board itu ni MDF board, dan okey. Dia bukan naik struktur yang kekal. Okey, contoh macam melibatkan pecah dinding ke tu memang boleh. Yang pecah dinding, kadang-kadang ada orang pecah dinding. Mungkin dinding tengah, yang itu tak boleh lah sebab kadang-kadang dinding tu dinding tanggung beban kan. Kalau untuk confirmation memang kena panggil daripada tim jurutera lah, ataupun panggil daripada jurutera daerah, ataupun kita tengok lah. Yang itu kalau melibatkan struktur memang tak boleh. Kalau nak confirm lah. Tapi secara rule of thumb-nya tidak boleh untuk naik taraf yang melibatkan struktur. Kalau setakat nak naik partition, then okey. Partition okey, katalah kita nak buat tabletop ke, naikkan singki ke? Tabletop boleh. Tabletop boleh. Tabletop dia tidak melibatkan structure, tabletop saja. Ditambah tabletop saja. Boleh. Kalau tapi walaupun bangunan sewaan tu itu dibenarkan ya? Bangunan sewaan tertakluk pada kontrak masing-masing. Cuba tengok juga dengan owner kan. Kalau katalah macam contohnya banyak KK dia ada masalah dengan aircon. Jadi aircon tu tengok, kalau owner punya aircon tak boleh lah. Kalau kita nak buat pergantian aircon yang melibatkan kita punya, dan okey. Okey, alright. Faham tu. Okey. Maknanya tak ada masalah ya kalau bangunan sewaan, kalau macam melibatkan yang tidak melibatkan struktur tu kita nak mohon bawah RMK, boleh lah ya? Boleh. Selagi mana dia orang panggil dia tidak dipermodalkan macam itulah lebih kurang. Kos dia tinggi ke tuan? Kos dia berapa? Kos dia berapa je? Apa tu kos? Anggaran untuk buat tu. Dah ada anggaran kos ke? Dalam 200k ke? 200 ke? Buat apa tu? 200k tu. Adalah naik taraf lah, melibatkan naik taraf lah. Kuala Pilah nanti kita akan bagi juga duit daripada bawah duit usang. Duit usang ni lain daripada duit RMK ni. Okey, duit usang tahun depan ada satu allocation untuk semua politeknik dan college community. Jadi kalau nak mohon untuk yang kerja yang boleh dilesatkan dalam tahun semasa, kerja yang memang nak cepat, kita pakai duit usang ni. So dalam masa terdekat, insya-Allah minggu depan kita akan panggil lah untuk apa namanya taklimat. Saya nak bagi tahu dululah, takut nanti ada tuan-tuan dan puan-puan yang memohon duit RP ni dalam masa yang sama, takut overlap dengan mohon duit usang. So yang mana mohon RP, kalau boleh yang mohon RP ni adalah yang long term punya projek. Maksudnya memang kerja dia tu lama, besar dan sebagainya. Kalau yang untuk yang kerja yang tadi yang saya kata tadi, yang duit usang tadi ni, yang usang ni benda-benda yang settle dalam 1-2 bulan, ataupun kalau lama sikit maknanya semaksimum 8 bulan. Boleh selesai, yang ni kita pakai duit usang. Tapi tak banyak lah, maksudnya mungkin kalau KK kita akan bagi dalam 100k sahaja macam tu maksimum. Kalau ada keperluan lebih ke apa, kena bincang balik dengan kami lah. Tapi setakat ni kita letakkan limit, mungkin setiap KK akan dapat duit usang dalam 100k. Itu kita bagi dulu. So nanti tuan-tuan dan puan-puan kena arrange balik lah. Usang ni dia boleh buat untuk semua. Dia boleh, duit sebab dia adalah duit pembangunan. Jadi dia boleh buat naik taraf. Dia boleh mengganti peralatan. Maksudnya naik taraf, mengganti peralatan tak sama dengan pembelian peralatan. Mengganti itu maksudnya mengganti peralatan usang kepada yang baru. Kenalah ada yang lama diganti dengan yang baru. Itu boleh duit usang. Dan juga duit usang juga selain daripada naik taraf, mengganti, dia juga boleh digunakan untuk menyenggara atau membaik pulih. Itu semua boleh. Duit pembangunan ni dia boleh naik taraf, everything. Dia boleh, tetapi dia sebenarnya dia dikhususkan kepada
projek-projek yang long Long term. term. Yang long term. Tapi kita faham KK tak besar kan. Mungkin 100,000 tu allocate yang mana yang paling kritikal allocate untuk duit usaha. Mungkin pembelian peralatan gunalah duit RMK. Sebab RMK, peralatan ya. kalau macam pembelian peralatan akademik, dia memang lama, kadang-kadang pembekalannya sehingga setahun, 2 tahun, pakailah duit RMK. Itu maksud saya. Mungkin kata tadi nak buat tabletop tu duit usaha. Ya? Okey. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Misalnya daripada mana Puan? Saya Syahidah daripada KK Bayan Baru. Okay. Saya nak tanya, kalau untuk tadi Google Drive, Google Form tadi tu, untuk kategori projek, kita cuma boleh pilih satu je ke? Ataupun Tak boleh Puan, boleh. Puan nanti boleh tak? masuk. Maksud saya ni saya nak klik, so saya klik naik taraf, and then saya nak klik yang seterusnya, contoh perolehan peralatan bahan. Masuk yang lain Puan. Masuk yang lain pula. Maksudnya naik taraf satu Google Form ni, lepas tu satu lagi mohon satu lagi. Ya, betul Puan. Okey, baik. Maknanya kalau Tapi Puan tadi, ya Dr. Bibi. kalau Puan nak mohon naik taraf, selesaikan yang naik taraf punya permohonan dulu. Ya. Maksudnya dokumen 1 sampai 29 tu selesaikan. Lepas Okey. tu, ada lagi satu nak buat perolehan peralatan. So, mohon kali kedua. Maksudnya mungkin 2 pengguna ataupun 1 pengguna. Okey, faham. So jadi tadi kan kalau kita tengok yang senarai dokumen tu ada yang kena gabung dan juga ada yang one by one lah. So jadi let's say macam contoh tadi naik taraf untuk, saya tak ingat lah tadi, apa dia kan ada boleh gabung dalam satu dokumen kan. So jadi maknanya Tak apa, benda yang sama lah nanti, tak apa, satu slide, tak kisahlah. yang sama lah kan. Ya, betul, tak Okey, kisah. baik, faham. Okey, satu lagi saya nak tanya soalan, dekat shilling tadi tu kan, shilling untuk peruntukan tu. Okey, yang ini pada tahun 2025. So jadi saya akan start 2025, 2026, 2027 macam tu ke? Betul. Okay. Betul. Alright. Ni contoh, saya kata ni contoh. Itulah contoh. So Okey, contohnya kalau KK kalau KK tadi Puan kata nak buat kerja apa ni? Kerja naik taraf ke? Saya nak bagi contoh peralatan ke naik taraf? okey, naik taraf. Okey, katalah naik taraf kan. Katalah minta KK biasanya tak minta banyak. KK yang paling tinggi penyerapan untuk tahun ini berapa? Alat 3 juta. 3 juta. Sampai juta lebih. Okey, katalah KK dia mohon naik taraf 1.5 juta je bawah duit Royal Plan ni. 1.5 juta. Tahun pertama jangan letak banyak-banyak. Tahun pertama letak 500,000 ataupun 300,000 je cukup. 300,000 cukup. Tahun kedua disepakati 1.5 juta sahaja. Maknanya tahun kedua berbaki lagi 1.2 juta. Letak tahun kedua. Sebab tahun pertama kenapa tak letak banyak? Tahun pertama baru nak buat pengesahan skop. Nanti JKR turun, dia buat pengesahan skop, dia turun start semua. Kerja akan berjalan pada bulan 7 atau bulan 8. So untuk semua projek pun sama. Kalau untuk mohon alat pun sama, untuk mohon naik taraf pun sama. Sebab naik taraf tuan-tuan dan puan-puan kalau melibatkan tender memang JKR buat. Tapi kalau kerja kecil mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri. Ada JA29. Kerja kecil tu contohnya memang kerja-kerja menaik taraf aircon, penggantian aircon, menghawa dingin satu kampus. Ataupun kerja-kerja kecil tu tak sampai tender pun. Maksudnya di bawah harga tender. Maksudnya 800,000 ke bawah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memang ada capability untuk buat, kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon pada kita untuk buat sendiri. Kita boleh angkat pada KPT akan minta tuan-tuan dan puan-puan buat perolehan tu sendiri. Macam tu. Tapi kalau melibatkan JKR, maknanya sekarang ni kita kena plan kat situ. Kalau buat sendiri, mampu tak tuan-tuan dan puan-puan nak buat kerja tu dengan kos banyak tu. So that's why biasanya untuk tahun pertama kita advance 300 hingga 500K sahaja punya kerja. Ataupun perolehan alat pun samalah. Alat pun mungkin kalau kata beli alat untuk 1 juta, tahun pertama tu letak 300K je punya pembekalan. Tahun kedua buat bakinya sikit. Faham tak? Faham. Okey, tadi Cikgu ada mention tadi, alat tahun dia kata kan. Sebab KK memang mohon alat tak banyak pun. Paling tinggi pun dalam 3 juta. 3 juta tu range kan tahun pertama tu mungkin 500,000, tahun kedua 2.5 juta. Dah tak payah kembali tadi. Okey, alright. Baik, terima kasih Dr. Bibi. Sama. Assalamualaikum tuan. Kalau daripada ni Cik, tak dengar lah. Kuat sikit. Boleh dengar tuan? Tak jelas. Assalamualaikum. Boleh dengar? Saya sayup sikit, tapi dengar lah. Okey. Siapa tu? Saya daripada Kuala College Gajah. Tak dengar lah Cik. Saya daripada College Community Batu Gajah. Cik Safarin. Ya saya. Okey tuan, saya ada satu soalan.
Untuk RM rolling plan keempat, kami dah submit untuk RM ke-12. Saya difahamkan RM ke-12 ni start daripada 2000 Satu. 2000 tu. Jadi kami boleh mengangkat permohonan ni semula ke ataupun Boleh. Cik, saya daripada faham mana tadi KK mana ni? komuniti Batu Gajah. Oh, okey. Batu Gajah Okey. Ya. Hantar semula. Setiap tahun kita memang minta institusi yang tidak mendapat yang tidak berjaya mendapat tu, mana kena mohon semula. Kalau ikutkan dalam list Batu Gajah memang tahun lepas tidak ada dalam shortlisted dan tidak ada yang kita memang angkat. Yang tidak dilepas di peringkat kementerian lagi. So maksudnya tahun ni kena angkat semula. Kalau rasa macam muskil, nak revisi macam mana, sentiasa lah hubungan kita lah, kita boleh bantu lah. Batu Gajah nak buat apa? Buat apa? Saya nak buat naik taraf sistem power dingin chiller kepada split unit. Sistem? Chiller pada Sistem chiller split kepada unit. split unit. Yes. Central lah pada. Jadi maknanya permohonan ni kami dah angkat pada tahun lepas. Jadi kalau tahun ni saya rasa boleh angkat lagi lah permohonan ni. Boleh. Kalau tuan tidak ada perancangan untuk 100K, kita kata tadi limit tadi untuk KK tadi, untuk usang, tuan boleh buat minta dalam RP. Kalau nak pakai duit tu untuk usang, di bawah usang boleh pakai guna usang sahaja. Okey. Tak faham kalau saya. Tadi saya katakan, mungkin setiap KK, kita akan bagi lebih kurang dalam 100,000 maksimum untuk buat naik taraf usang menggunakan duit peruntukan usang. Kalau rasa memang nak guna duit tu untuk lain, nak minta yang RP ni duit, RP ni untuk buat naik taraf aircon daripada centralized kepada split unit, dan pakai duit RP lah. Kalau tak, pakai duit usang saja. Kalau tak ada kerja lain, pakai duit usang je lah. Yang 1K tu kalau within the budget lah. Sebab kalau Banyak bajet dia pakai tu, naik taraf. dalam 600,000. Oh, Oh, nak 900. 600,000. Baik ambil ni lah, RP. MK lah, RP So ni. kalau macam tu maknanya cik kena kena mohon bawa RP lah. Dan ingat kalau aircon tu bawa RP tu kena standby lah. Kalau nanti shortlisted, bila dah shortlisted ni kita nak dokumen yang borang yang design oleh JKR tu. Borang lampiran B1 FF. PB 2.1. PB point 2.1 yang ada dia punya kadar kiraan BTU aircon setiap ruang tu. Jadi kena selengkap tu. Dia kena selengkap itulah kalau nak sampai kepada ni RMK punya permohonan. Maksudnya nanti sekarang masih ada masa, boleh mohon dulu. Mohon dulu. Isi je link macam biasa. By the time kita ni dah tutup apa semua, tolong arrange dengan JKR, minta dia orang datang, isi borang-borang tu. Sebab borang-borang tu kena isi, kena check by JKR dan kita kena angkat pada KSU. So nanti kalau katalah lulus projek tu, borang tu dah ada, KSU tu dah lulus, dah boleh jalankan projek. Lulus pada tahun 2025 lah. Tu hantar kemudian sebelum yang upload ni lah tak. Ya, kemudian supaya kita nak sebenarnya kita nak bagi orang kata tough lah dokumen tu di peringkat KPT masa kita present pada bulan 3 nanti. So plan lah. Maknanya kita ada masa lagi sehingga bulan 3 kan. So nanti ada dokumen tambahan, hantar je pada kita. Bagi tahu kita, okey kita dah dapat dah ni. Kita akan support dengan dokumen tambahan tu lah. Boleh cik? Makluman juga pihak JKR pun memang dah ada datang untuk buat minta dia orang ni borang yang tu. Sekali tuan boleh. Sekali siapkan sekali. Senang. Kalau dah ada, upload sekali, masuk sekali. Kat mana? Situ Ia tak ada melibatkan perubahan fungsi ruang Dia melibatkan perubahan fungsi ruang. Okey. Terima kasih Cik Sabarin. Lagi? Tuan-tuan ada nak tanya? Assalamualaikum. Salam, daripada mana Cik? Saya Ahmad daripada KK Jelebu. KK Jelebu. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan peralatan. Untuk peralatan ni hanya untuk PDP ataupun untuk semualah peralatan pejabat, kenderaan, PDP? Peralatan boleh akademik dan peralatan bukan akademik. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tapi kalau kenderaan kita tak boleh beli dengan duit P, duit pembangunan sekarang, duit P tu maksudnya duit pembangunan P64 tak boleh beli guna peralatan, tak boleh beli kenderaan sebab kita bukan kampus baru. Kalau kita memang buat kampus baru macam kampus KK Jeli, macam kampus baru, dia boleh datang sekali dengan beli bas peralatan. Tapi saya difahamkan bahawa mungkin BKP tak buat bahan lagi, dia ada satu allocation diluluskan tahun ini, OS34. So itu kena refer BKP lah. OS34 tu adalah pembelian kenderaan dan juga traktor. Faham Okey, lepas tu soalan kedua. Okey, untuk macam mana kita nak tahu peralatan tu usang? Nak kategori peralatan usang?
Maksudnya peralatan tu tak boleh digunakan lah, Cik. Tak boleh guna Oh, dan tidak dia, boleh digunakan, tak ada limit masa lah. Maksudnya Dia- dah rosak kan? 10 dia tahun. rosak, lepas tu Tidak boleh kalau baiki. nak diselenggara dia memang tak ada barang lagi nak diselenggara. Nak Okey, diganti. okey. Ada ekonomi dan sebagainya lah. Kalau kita selenggara dia rosak balik. Lepas tu alat ganti yang nak cari Spare tu part pun dia. susah spare part dia. Tu usang lah tu. Okey, okey. Maklum tuan. Terima kasih. Kalau 10 tahun 15 tahun bosan. Okey, ada lagi tuan-tuan? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam Cik Rizwan. Ya, saya. Daripada mana? Saya daripada KKZK, KK Kemaman. KK Kemaman. Saya nak Okey. tanya berkenaan dengan KKZK, dia nak mohon untuk pindah dekat Okey. Okey. tapi dan saya masukkan semua aset-aset untuk perpindahan tu. Aset-aset baru sekali. Okey. Sekarang ni saya tak tahu status tu kat mana. Jadi saya nak tanya, boleh ke saya mohon lagi untuk MRK 12 ni? Untuk peralatan tu. Dah pindah ke belum? Betul. Dah pindah belum Cik Rizwan? Belum. Belum ada pindah je, keputusan dia nak ni. perlukan peralatan baru lah. Macam tu. Maksudnya nak pindah, lepas tu nanti nak pindah, dalam proses nak pindah ni maknanya dalam masa yang sama nanti RP5 dah duduk sana lah dan perlukan alat baru macam tu. Tapi masa saya mohon untuk pindah tu, saya masukkan sekali dengan peralatan baru. Termasuk aircon, perabot semua baru. Minta kat siapa? Minta BGK. BGK, okey BGK hanya uruskan kelulusan pindah tu. peralatan tak? Peralatan tu bergantung kepada dia punya peruntukan yang ada lah. Peruntukan yang dia bagi pada institusi tu. Saya tak sure dia boleh bagi berapa. Kalau tuan melibatkan satu kos yang besar, berjuta-juta, ataupun kos yang besar lah mungkin 100,000 ke atas pun saya rasa memang ada keperluan untuk mohon di bawah rolling plan. Kalau minta kos yang kecil macam bawah 100,000 dan saya rasa yang tu boleh proceed bawah BGK. Saya takut nanti. Tapi kalau macam proses pindah ni, adakah BGK dah masukkan sekali untuk MRK 12 ni? Oh, saya tak Oh, sure. itu tak sure. Okey, itu tak. BGK tak ada buat permohonan untuk Dia tak institusi. ada. Dia tidak buat permohonan untuk institusi. Institusi kena mohon sendiri. BGK hanya allocate, yang pertama dia bagi kelulusan pindah tu. Yang kedua, apa-apa yang dia nak pindah tu, mungkin dari segi kesediaan ruang, aircon apa semua tu, kena check dengan dia balik. Dia akan menggunakan peruntukan yang dia orang ada di bawah duit BGK, duit OS 28, segara. Jadi kalau beli maksudnya dia menggunakan OS, kalau katalah beli aset OS 35, saya tak rasa dia menggunakan duit tu. Maknanya memang atas institusi tuan-tuan dan puan-puan kena rancang. Nak pindah tu apa keperluan-keperluan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ada. So itu yang akan menguatkan lagi tuan-tuan punya permohonan lah dalam slide. Kan? Tapi dah dapat kelulusan untuk pindah kan? Belum lagi, Puan. Oh, belum. Belum. Belum macam mana nak Belum macam mana nak mohon kan kita angkat. Susah juga Keadaan juga. saya sekarang ni, adakah permohonan pindah tu dimasukkan bawah MRK 12 ataupun saya boleh mohon Tak ada. BGK. Kita tak fungsi. Dia Jangan keliru. Sekejap, tuan. BGK kata bila nak bagi result boleh mohon pindah, boleh pindah dulu, kelulusan pindah dan sebagainya. Tak maklum. belum lagi. Baru last meeting minggu lepas. Dia tak cakap apa-apa. Belum. Cuma Okey, dia kita check. decide Sekejap, nanti saya minta cik, nanti kita check dulu yang ni. Permohonan pindah tuan okey, terima kasih tuan. Tapi cik kena communicate dengan kita punya staff lah. Sama ada boleh contact dengan Cik Anwar, Cik Ben ataupun Cik Anas, ada 3 orang kat sini. Untuk dapatkan info. Nanti dia orang carikan info dulu. Okey, terima kasih tuan. Okey. Tak takut nanti mungkin BGK dah ada info, tak bagi tahu kita. Mungkin pada time takut nanti kalau tak mohon tiba-tiba memang pindah tu berlaku tahun depan kan. Okey? Tuan. Dia takkan drag sampai 2 tahun. Mestilah tahun depan ni saja paling lambat pun. Kan? Tahun depan ni tuan. Tak pasti. Tak mesti saya agak je lah. Takkanlah lama sangat kan keputusan pindah kan. Permohonan ni saya rasa dah lebih daripada 3 tahun lah. Dah lebih 3 tahun dah permohonan ni. Tapi yang terbaru meeting minggu lepas. Tapi lawatan dia yang tengok apa namanya
bangunan masih diorang buat itu je lah yang panggil yang pagi begitu. Okey, bagus. Tengoklah baru-baru ni. So maknanya akan saya rasa the next meeting akan masuk lah kalau diorang dah tunjuk tu. The next meeting maksud setahun saya ingat ada berapa kali dia punya fungsi ruang tu lah ya mesyuarat tu. 4 kali setahun. Sebuah yang pertama lah tu sebelum bulan 3. Maksud bulan 3 ada. Kalau saya jadi cik, saya mohon aja nanti by bulan 3 nanti ataupun mungkin kita akan dapat tahu bahawa kelulusan tu tak lulus, kita akan dropkan siap. Mohon je siap. Cik Rizwan mohon saja Masa tak banyak ni, takut tak sempat nanti. Takut nanti tiba-tiba tak mohon, nanti tiba-tiba pindah pula. Jadi nanti pula. Nanti kami di HQ kami akan gugurkan. Mohon saja. Kalau berlaku, kalau kata tidak, kalau gagal lah, kita akan gugurkan. Kita takkan angkat. Maksudnya yang mohon tu, mohon peralatan baru untuk campus baru lah, bukan kos pindah tu. Ya. Jangan kos pindah tak ada. Pindah tu kau BJK. Adat semua buat kita. Yang nak isi terbaru tu mohon dalam peralatan tu, mohon dalam ni. Betul. Peralatan baru Sebab kalau betul pindah, itu adalah kuat tu dia punya statement tu. Sebabnya you nak memenuhi keperluan ruang baru tu. Kan? Dalam masa yang sama kami akan chat dengan BJK, tapi saya cadangkan, cik mohon. Sebabnya masa tak banyak. Okey tuan. Terima kasih. Okey, sama. KK ada belum? KK Maman. Okay, next. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hanani daripada College Community Selayang. Just, nak tanya kalau macam kami kan kami ada dapat portion dalam RMK 12 untuk peralatan akademik, Games Art. Okay. So dia punya bekalan sehingga 2024. Jadi kalau untuk yang RP kelima ni kami masih boleh mohon ke kami kena selesaikan dulu yang kami dah dapat tu baru maksudnya tak boleh mohon lah ke boleh je? Baki banyak lagi tak? Baki saya rasa macam banyak lagi. Kita baki ada apa? 6 juta lagi ada satu tender 4 juta saya rasa. So kalau maknanya kalau in total ada banyak lagi tu saya tak saya rasa tapi bekalan peralatan lah. Maknanya kalau tengok daripada list tadi tu macam ada naik taraf. Sebab kita tak dapat duit naik taraf. Barang dapat, tempat tak dinaik taraf. So kami boleh minta naik taraf lah. Tak naik taraf dia, peralatan tak payah lah. Permohonan naik taraf. Boleh lah. Kalau sebagainya boleh. So nanti skop tu berbeza. Okay, faham. Saya ingatkan nak tambah lagi peralatan yang so kalau memohon naik taraf, situ permohonan naik taraf, ruang scan bagi. Boleh. So nanti dalam slide tu nanti kena convincekan kita lah, maknanya kena convincekan KPT bahawa memang kena ada tu sebabnya alat tu dah diluluskan, tinggal nak sediakan ruang. Okey, dan peralatan itu dijaga akan dibuat boleh pada tahun 2025 contohnya. Okey, terima kasih. Tapi takutnya 2024 baru preview baru nak angkat. Dana Tawau ada bertanya ke? Kita dekat bangunan lain tu. Ada lagi? Dia daripada mana? Saya Syahid daripada KK Bukit Beruang. KK Beruang. Saya nak tanya untuk RMK 12 P4 kami ada mohon untuk penggantian alat hawa dingin. Nak tanya Bukit Beruang ada dapat tak puan? Beruang. Okey, KK Beruang berapa kos dia? Split unit ke? Split unit. Kos dia JKR estimate lebih kurang dalam 1.5 juta. Berapa split unit tu? Banyaknya. Pergantian semua ke? 132 unit je puan. Actually aircon kita dah berusia 22 tahun dah. Okey, adakah semua aircon tu rosak? Kalau ikut EPU itu kita angkat untuk ledang. Ya, majoriti potong separuh. Kalau rosak yang lain pun dia dah tak ada garanti. Yalah. Dia yang lamanya. Okey, nanti kalau nak mohon, katalah memang ada justifikasi yang kuat untuk 135 aircon ni, okey boleh mohon. Maksud saya takut nanti di peringkat APU, nanti dia akan potong. Nanti Dia kata akan potong KK, separuh. dia akan tengok kat situ pelajar KK berapa, kampus ni seramai mana warganya. 135 aircon ni memenuhi ruang berapa ruang, adakah semua aircon ni rosak? Dia kata. Kita tak boleh replace ataupun kita nak tak. Kita kalau aircon ni masih rosak, masih okey, kita tak replace semula. Kalau boleh tengok balik semula, jangan sampai semua aircon lah
ni kata Mana yang elok tu, suka untuk kita jawab nanti 135 Lepas ekor. baru tak apa. yang betul-betul rasa rosak So betul lah. confirm ni dia akan query banyak lah. Cik Saidan? Tengok balik, memang semua bagi Muslim memang semua institusi pun 20 tahun. Cuma kena tengok balik. Kalau tak rosak tu kalau boleh jangan angkat lah. Kalau memang dah kritikal, memang tidak ada yang tak sesuai, gas ni memang dah bukan gas dia ke apa ke. Kalau tengok dari segi penjimatan pun memang dah tak jimat dah. Aircon yang sedia ada kan. Dia dulu yang gas lama dulu, bukan R32 kan? R22. Okey, maksudnya ada satu tempat Muslim R22 lah. Cuma tengok balik, jangan sampai 135 ekor tu semua keluar. Takut nanti kalau dia tanya, takut nanti kena potong jadi 70. Lagi nanya kan? Kita siap-siap 70. Minta siap-siap sekadar keperluan yang dah rosak tu dulu. Boleh tak? So mana dia dengan jumlah warga. Actually Puan, dia 1.5 tu dia termasuk elektrik. Dia ada 900,000 dalam mechanical, 500,000 lebih tu elektrik lah kan. Dalam wiring Ini semua lah. maksudnya dia lah, maksudnya sekarang ni kerja-kerja berkaitan aircon dan kerja-kerja berkaitan lah kan. Ya betul. Okey, tak apalah, maknanya cuba tengok balik. Jangan sampai 375 ekor. Tapi kecuali memang 135 ni semua rosak. Itu lain cerita lah. So mohon macam biasa lah. Okey, terima kasih. Tak masalah. Sebenarnya kita memang dapat satu di bawah KK Ledang kita hari pun dia buat taraf untuk pergantian aircon sahaja keseluruhan campus. 600 ribu. Assalamualaikum. Salam. Okey tuan-tuan dan puan, nama saya Abdul Hagdi daripada College Community Cenderuo Perak. Cenderuo Ya betul. Ya cenderuo. Ada apa cenderuo? Okey, ini berkaitan dengan pembelian bangunan lah. Adakah RMK 12 oleh plan 5 ni boleh membuat pembelian bangunan? Bangunan Boleh memohon untuk pembelian bangunan tapi kena ada justifikasi yang kuat. Okey, sebagai contoh sebelum ni dewan kami adalah sewaan. Dan kami ada tanyalah pada apa tu yang memberi sewa tu untuk membeli. Oh, dia nak sewa bangunan. Jadi bangunan sewa tu kami nak belilah maksudnya. Bangunan yang sewa tu nak beli lah. Ya betul. Yang sekarang ni bangunan tu dah ada tapi ada sewa lain juga. Ke macam mana? Sekarang bangunan yang sewa tu lah yang kami nak beli daripada pihak penyewa. So KK Cenderuo ni adalah kampus tetap lah yang ada beli dah kan? Ya betul. Okey, so sekarang nak tambah satu lagi ruang untuk dibeli, betul? Ya betul. Kalau tak beli ada masalah tak dari segi apa namanya you punya program, maksudnya ada clash ke? Kenapa nak beli instead of sewa? Itu adalah dewan besar kami untuk apa-apa event apa semua memang kami buat di situ. Buat masa ni dewan tu kami sewa. Okey, maksudnya sewa ni menggunakan duit sewa yang ada ni ke secara one off? Betul, duit sewaan di bawah dasar sedia ada lah. Maksudnya secara one off, maksudnya setiap ada buat program baru sewa. Setiap program memang tak. Memang sewaan banyak tu. Bulanan. Setiap bulan sewa je lah, bayar. Ya betul. So maksudnya dia bawa kontrak sewaan. So maksudnya sekarang ni bangunan ni memang dia ada bangunan ni memang bangunan tetap dan dia ada beberapa unit di bawah kontrak sewaan, betul? Ya betul. Jadi kami pernah bertanya pada pihak penyewa untuk membeli bangunan sewaan tu lah. Dan mereka boleh juga berbincang untuk kami belilah bangunan tu. Berapa harga tu? Okey, tahun 2021 kami tanya sekitar 850,000. Tahun 2021. Sekitar 850,000. Cuba je lah dulu. Tak apa, tuan angkat dulu nanti kita orang tersemak. Tapi kalau ikut pengalaman kita, kalau saja-saja beli ada justifikasi yang kukuh, selalu tak lepas. Tapi tak apalah, mungkin cuba dulu. Kita angkat, kita boleh bantu. Tapi justifikasi tu kena kuat lah. Kenapa nak dewan tu nak beli. Mungkin kalau sewa duit kerajaan, sewa setiap tahun nak cerita lah apa dia. Okey, baik tuan. Okey, terima kasih tuan. So cerita dia adalah cost benefit tu dia mesti ada memberi impak yang besar lah. Okey, mana memang cantik. CI tadilah buat CI. CI okey, baik. Okey, terima kasih tuan-tuan, puan-puan. Cantik tak ya aku pergi kerja ke sini. Sekejap ada bincang masalah dunia.
Okey tuan, boleh. Ada lagi? Maaf tuan, boleh apa tu? Boleh buat pembelian lah? Tak kan. Boleh memohon. Boleh mohon. Justifikasi cik memang kena tough Ya. sebab Okey, justifikasi dan CI tu kena Ya. betul-betul tu. banyak poli yang banyak KK yang memang sewa dan juga bangunan tetap. Jadi kena justifikasi kena buat lah kenapa nak kena sampai beli. Adakah terganggu permohonan? Ada terganggu aktiviti disebabkan oleh orang lain yang ada sewa juga ke? Kan? Kalau Okey, tak baik. terganggu saya rasa memang kena kekal sewa. Kalau terganggu maksudnya mungkin tunjukkan dia punya apa namanya? Jadual penggunaan dewan tu dia mungkin komunitis tu banyak sangat sewa sampai kita nak buat program pun terganggu. Yang itu memang nampak gayanya memang ke arah cik punya ni lah. Dia menyokong lah. Okey, Tapi baik. kalau tak boleh nak bagi dia punya kadar penggunaan tu saya rasa takut susah lah nak dapat kelulusan. Bangunan tu dah lama ke? Bangunan tu sama tahun dengan kami punya bangunan juga. Tahun bila tu? Tahun bila tu? Sekitar tahun 2003, 2004. Tahun. Okey lah bangunan dia. 2024. Dia macam Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan ya. Okey, terima kasih KK Cendro. Okey, next KK. Ada nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suzana dari KK Tawau. Kejap Suzana. Ya, Suzana. Okey. KK Tawau. Okey, KK Tawau teruskan. Okey. Dah diseru tadi kan. Jadi saya pun nak bertanya lah. Tapi saya rasa saya dah faham tadi bila dah dibuat penerangan awal tadi. Sebab pengarah memang ada buat cadangan lah. Sebelum ni pun kita dah buat cadangan nak pindahkan kulineri kami yang berada terlalu jauh dari kami ke sebelah yang lagi berdekatan dengan kami lah. Dan kebetulan di sebelah kami memang ada tanah yang untuk dijual. Baru diletak. Jadi mencadangkan kami buat paperwork lah untuk tu. Jadi saya dah faham lah maknanya kena uruskan pasal tanah tu dulu seperti yang Tuan maklumkan tadi kan. Ya, Jadi betul. saya akan cuba uruskan dululah bila tanah tu dah confirm, kita dah beli, barulah kita buat the next step dia, betul tak? Betul. Saya dah faham dah yang tu. Sebab kalau tak macam ni jugalah mana nak pergi sebenarnya, apa nak buat sebenarnya kan, sebab tak pernah buat. So saya akan masukkanlah dalam RMK ni, betul tak, permohonan pembelian tanah tu? Kita kan ada mula item tu kan yang kita kena buat. Kejap puan. Sebabnya kita ada berlaku perubahan dari segi kita punya sistem sekarang dari segi permohonan tanah. Sekarang kalau untuk memohon pembelian tanah, KPT dia akan take out dulu. Maksudnya contohnya tahun ini dia dapat satu allocation untuk dia selesaikan semua permohonan tanah. Contohnya tahun ni untuk kita saja kita ada dalam 5 KK dan selesai 2 poli. Pada list dia kita dah termasuk. So dia akan buat kerja-kerja penyiasatan tapak dahulu, survey, pemetaan tapak semua. Jadi dia akan bagi selesai kerja tanah punya kerja awalannya dulu. Lepas tu baru dia akan minta kita angkat terus masuk dalam kita punya next rolling plan. Itu sekarang berlaku untuk tahun ini, first time berlaku. So, saya rasa yang ni pun sama. Kalau yang ni ada keperluan, cuma saya tak tahu maklumat apa yang kita kena dia tak boleh kalau kita mau tanah ni satu tanah dia kena ada 3 ke 5 option. Maksudnya sekarang ni tak boleh buat perbandingan. Dia tak boleh pilih satu je. Tak boleh. Peraturan dia kena ada pilihan. At least minimal 3 lah. 3 perbandingan. Dia kena perbandingan. Untuk perbandingan dia kan. Baik lebih kurang sama dan compare harga semua lah. Berapa harga kaki seperti siapa owner, kita kesiakan semua. Okey, Puan Suzana, kalau dah ada comparison 3 tu nak diangkat dalam RP, Puan angkat saja nanti for the next nanti kita akan keluarkan dia untuk kita ambil dia punya maklumat itu untuk tadi tu kerja yang wala item tadi tu. Tapi kena standby 3. Sama juga dengan bangunan tadi, nak beli bangunan bukan boleh direct nego dengan owner tu. Dia kena ada 3 pilihan ruang. Dia macam kita mengikut pada prosedur perolehan. Dia tak boleh direct nego. Bangunan tadi yang di bawah yang kekil cenderung minta tadi. Cenderung tadi pun sama. Tawar pun samalah, kena ada 3 lah sekurang-kurangnya. Perbandingan antara tapak lah boleh satu tapak. Nak angkat boleh, tapi itulah tanah kita akan selesaikan dulu sebelum kita angkat untuk perolehan tanah. Selesai tu maksudnya selesai semua sekali. Tanah tu tidak ada bebanan, tidak ada gadaian, make sure kena banyak benda kena tengok lah. Dan itu kena communicate kita selalu lah kalian tanah ni. Tanah ni kerja dia memang renyah.
Okey, kalau macam tu maknanya saya tak perlukan masukkanlah dalam RMK ni Kalau kan? tak ready jangan masuk lagi. Standby maklumat untuk sekarang ni. Ya. Kita boleh mohon nanti. Nanti saya akan contact lagi personally untuk saya dapatkan lagi detail apa keperluan yang saya perlu ada kan. Boleh. Okey. Terima kasih. Sama. Next, ada lagi? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana-mana tuan, puan? Ya, Aziza daripada KK Kuala Langat. KK Kuala Langat. Tuan lama ni. Saya nak tanya lah. Sebelum ni kami ada mohon untuk RMK 4, 2 lah. Di bawah 1 tu untuk bisnes makro. Apa? Peralatan Peralatan ni. Bukan. Pembangunan dia naik taraf. Naik taraf apa tu? Daripada ke arah smart classroom. TEC room. Smart room. Business smart room. Business. Lebih kepada perniagaan lah. Pada mohon RP4. Ya. Ni peralatan smart business room. Peralatan ke naik taraf? Yang ni peralatan. Yang nak mohon naik taraf tu yang lain. Okey. Next. Peralatan. Maaf. Salah. Okey. Penerangan. Mana satu ni? Okey, yang nak tanya lah dari segi status tu. Ada 2 sebenarnya. Satu lagi untuk pembangunan. Kuala. Nampak gaya tak ada dalam list. Jadi kena angkat semula. lah. Angkat semula lah. Angkat semula. Itu hari angkat memang betul-betul di bawah RP4 kan? Ya. Ada 2, satu lagi tu untuk pembangunan kompleks DSL. Ada 2 kategori lah angkat masa tu Angkat semula, tengok balik harga. Untuk tuan-tuan dan puan-puan tu semualah siapa yang memohon tahun lepas, sama ada beli alat atau pembangunan ataupun naik taraf, tengok balik harga. Memang boleh angkat semula. Dokumen mungkin saya percaya tuan-tuan dan puan-puan memang ada lagi dokumen dekat institusi. Tapi nak mohon kaji balik harga. Sebab sekarang harga mostly macam harga binaan, harga kerja-kerja awam semua dah naik 30%, 50%. So, tuan-tuan dan puan-puan kena mark up siap-siap sebab benda ni kelulusannya tahun 2025. 2025 lagi naik nanti. So sekarang kalau untuk alat, kalau sekarang kena minta lah kajian pasaran untuk alat daripada supplier berapa harga. Untuk sekarang kan, kita dah tengok kan. So up terus 30%. Jangan tak up pula daripada kajian sekarang. Kena up lagi. Maksudnya daripada permohonan tuan-tuan dan perempuan tu, katakanlah seluruh alat tu, katakanlah 10 alat nak beli. 10 alat tu ada dalam contohnya 500,000. 500,000 tu darab lagi dengan 30%. Angkatlah untuk apa? Untuk kata 700,000. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Itulah cara dia. Okey. Terima kasih KK Kuala Langat. Seterusnya. Puan, nak bertanya. Ya, contoh boleh. pembelian lepas holdingan tadi kan. JKR estimate contoh 500,000. Dia tu 2 tahun lepas punya estimate JKR. Adakah permohonan kali ni saya nak perlu kena markup? Ya, kena markup. Nak surat baru daripada JKR? Ya, kena markup. Kena markup harga tu sebab peruntukan ni akan turun pada 2025. Kita takut nanti pada 2025 tu harga dah meningkat. Macam Dr. Bibi cakap tadi. Kalau tuan-tuan tak markup nanti ikut harga current semasa 2025 nanti dia tak boleh suit dengan harga yang tuan-tuan perempuan mohon lah. Kami risau yang tu. Jadi markup siap-siap. Okey. Surat daripada JKR tu perlu ke? Surat daripada JKR perlu. Tapi harga lama. Tapi kita markup je lah daripada JKR tu punya harga. Tak ada masalah. Ya, surat tu surat 2 tahun lepas kan? Ya, betul. 2 tahun lepas 2021. Bukan kan? Tahun lepas punya 2022. Okay, baru boleh pakai. Baru lagi. Boleh pakai. Boleh pakai. Cuma markup harga je lah. Markup harga je. Okey, baik. Kalau kan pakai dulu markup harga. Surat JKR yang mana yang aircon, BTU aircon tu memang tidak ada tarikh luput sebenarnya. Sebab itu dia hanya melibatkan keluasan ruang. Maksudnya dia hanya tengok aircon tu sesuai tak dengan power ruang tu. Maksudnya dia punya BTU ruang tu. So yang mana-mana dia dapat surat keputusan aircon daripada JKR, yang itu dah boleh submit untuk kepada KSU lah untuk dia endorse. Jadi yang itu boleh tuan-tuan dah boleh teruskan lah. Kecuali tuan-tuan perempuan ada perubahan ruang pada tu. Maksudnya dah besar ruang tak pakai aircon tu, tak boleh pakai orang dah.
Kalau tidak ada perubahan pada ruang tu proceed lagi buat aircon, cuma harga saja kena tengok balik. Okay? Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, daripada mana puan? College Committee Bagan Datuk. Bagan Datuk. Kita kan ada buat permohonan untuk apa? Alat. Campus baru. So kita tak dapat pindah kan? Okay, untuk pindah tu sehingga ke hari ini unofficially resultnya memang taklah, tetapi dia masuk dalam tetapi dia masuk dalam wala item yang saya cakap tadi, kan buat set investigation dan sebagainya. So nanti pihak tim KPT dia akan turun untuk buat set investigation kat tapak tu. Yang tapak yang sebelah Politeknik Bagan Datuk tu Buat SI. Kita lambat lagi lah. Kalau ikutkan memang lambat lah. Kalau macam tahun depan dia orang start buat 2024 katalah selesai ataupun 24 dan 2025. So maksudnya perolehan tanah tu perlu dianggap pada tahun 2026. Tapi kalau dia kata standby tahun depan selesai 2025 tu dah kena bangkit perolehan tanah lah sepatutnya. Tapi saya tak rasa selesai lah. Dia ada banyak. Dia dalam lagi semua kan. So kena angkat 2026 lah. Kalau tapi macam kita ni confirm pindah lah ni. Lambat lagi. Lambat lagi. Tak berani nak cakap confirm ke? Cakap confirm kan nanti. Nanti puan cakap kata kita confirm kan, tak ada. Kita pun tak tahu lagi sebab dia kena melalui proses yang Dr. Bibi cakap tadi tu. Proses tak proses tu selesai apa semua barulah kita tapi tanah dia orang ni dah ada. Maksudnya lepas yang KPT nanti tu dia tengok dah kesesuaian apa semua, dah boleh angkat untuk kampus terus. Sebab tanah ni memang dah hak milik, memang kita dah PTP dah. Memang KPT punya dah. Sebenarnya tanah yang memang dah dimiliki oleh Politeknik Bagan Datuk memang khas. Dia punya di bawah perancangannya untuk KK Bagan Datuk punya allocation. Boleh angkat kot. Bangunan lah. So dia punya pembangunan KK ni dia kena angkat sekali lagi. Maknanya sekarang 2025 kan. So maknanya memang KK Bagan Datuk kena angkat permohonan sekali lagi macam itu hari, angkat kepada kita. Angkat dia. Tapi kena adjust balik dekat kos tanah. Jadi kita kos tanah itu hari macam burst sikit. Pengarah dia lebih arif lah. Boleh jumpa dengan ayat Fadli lah. Kita boleh tu. Kos tanah tu kena up sikit. Itu hari macam kos tanah sikit sangat. Tanah tu confirm memang ada lah kan. Memang wujud tanah tu confirm memang ada. Memang ada. Tanah dah ada. Bukan apa. Kalau tak jadi pindah, kita orang nak mohon nak buat apa rising floor untuk satu bangunan sewaan ni. Rising floor? Ni limiting floor. Limiting floor. Sebab sekarang ni pakai simen je. Tak payah. Dia pakai simen sikit. Tak apa, nak pindah nanti. Okay? Oh, tak payah ya. Jadi puan mohon untuk yang ni untuk tanah lah nanti. Okay? Oh, baik. Ada minta alat juga tu kan? Apa dia? Ada minta alat juga kan? Kalau ada boleh rangkul, boleh tulis sikit. Ada minta alat kan baru ni kan? RP4? Ada alat untuk RP4. Alat itu lulus lah. Unofficially saya tak boleh ni Kak. Alat apa? Alat KK Bagan Datuk. Unofficially alat yang you minta itu hari slicer ya, slicer. Yang itu insya-Allah boleh dapat. Dah unofficially dapatlah. Unofficially. Saya tak boleh nak cakap lagi sebab surat yang betul ni tak keluar lagi. Okay? Peralatan tu dapat untuk kolej yang sekarang kan? Yalah. Untuk sewaan ni kan? Okey, terima kasih. Sama. Takkan KK lain pula masalah. Pindah lagi. Okey, lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana? Dari KK Ledang. Itu tak apa, saya ada hantar RP4 naik taraf bumbung bengkel unit SKR. Ada dapat tak? Tanya Dr. Bibi. Yang itu seingat saya kita yang tu sampai peringkat KPT saja kan. Itu lagi kita dah gugur. Maknanya yang itu memang tak dapat kena angkat sekali lagi, harga revise balik. Saya tahu yang itu ada yang untuk apa namanya? KK Ledang kan dapat aircon. Ya. So dia bagi satu dulu. Okey, saya angkat baliklah yang ni. Angkat semula puan Azwani. Marudu ada. Okey, ada lagi? Cik Fidil. Assalamualaikum. Ya, daripada tuan? Saya Zaidi daripada KK Paya Besar. KK Paya Besar. Okey. Dah balik projek dah. Kita ada dapat satu peruntukan di bawah menaik taraf sistem pengendara kebakaran dan longkang lah pada RP4 baru ni.
So untuk sistem naik taraf pencegahan kebakaran, jadi kalau pada peringkat awal kita merancang untuk mengadakan sistem semi-addressable lah untuk polis kita. Jadi apabila perbincangan semula dengan pihak JKR ada berkaitan dengan beberapa teknikal, jadi pihak JKR menekankan sistem setiada, sistem konvensional lah. So apabila buat perincian semula kita dengan pihak JKR sendiri dan daerah, jadi sekiranya terdapat lebihan kos daripada peruntukan yang diperolehi, boleh tak kita gunakan lebihan kos untuk kerja-kerja baik boleh yang lain lah. Kita tengok kepada skop kelulusan. Kalau dia nyatakan skop tu saja, kita tak boleh buat lah. Tapi kalau dia ada perkataan kerja-kerja berkaitan dengan kerja tu, baru kita boleh tengok boleh. So nanti minta pihak JKR tu bincang dengan kami dulu, kita akan tengok kesesuaian kalau nak buat VO ke ataupun tambah skop lah. Tapi kalau kata nak bekerja tambahan tu, dia kena pastikan yang penyelenggaraan sistem kebakaran tu dah settle dulu. Pastikan habis lagi kan? Kalau ikut rinciannya dia sebab apa kalau ikut kos permohonan awal lah kita ada SP naik taraf untuk sistem baru tu lah, sistem semi-addressable tu tinggi kan berbanding dengan sistem sedia ada yang sistem konvensional. Jadi perincian semula dibuat atas beberapa teknikal lah. Benda ni pun dah bincang dengan pihak DPJK dan kita ikut pada arahan daripada JKR lah dengan mengekatkan sistem konvensional. Jadi dengan pengekalan sistem konvensional dan pergantian barulah di bawah tajuk walaupun di bawah tajuk naik taraf. Kita mohon pihak JKR untuk revise balik lah pada harga awal yang dia So banyak perkhidmatan. Ya, anggaran awal. Jadi bila penilaian tu dibuat sekali lagi, jadi kita nampak ada sedikit penurunan kos lah daripada pihak JKR. Banyak ke? Banyak ke? Lebih kurang 300 je kata. Oh, tapi ini memang surat kuasa yang tahun semasa kan, tahun 23 punya kan? Ya, betul. Sebab itu sebenarnya nak pakai yang sebenarnya saya nak pakai yang apa namanya? IKKP besar itu request nak pakai yang ni kan, tak nak pakai konvensional kan? Ya, betul. Tapi dah ada perkhidmatan. So kalau nak cepat, maknanya tadi lah macam tadi yang Dong mention tadi, benda ikut skop. Kalau ikut skop KKP besar tak ada tak? Boleh tengok terus. Ada. Dia penyelenggaraan. Tapi tak ada. Memang penyelenggaraan ni saja ya. Memang penyelenggaraan kebakaran. So kalau baki tu nak guna untuk kerja-kerja maksudnya tidak selain daripada kerja sistem kebakaran, tak boleh. Kalau nak pakai untuk sistem kebakaran mungkin nak tambah dari segi dia punya sprinkler, benda-benda yang sistem kebakaran yang berkaitan. Yang berkaitan, maksudnya skop yang berkaitan boleh. Just dia orang kena buat penyelarasan item lah di bawah JKR. Dia JKR di bawah dari penyelarasan kerja dia. Penyelarasan kerja dia. Dia lari per skop. Dan dalam within lagi dalam kos projek lagi. Tapi tak boleh macam tiba-tiba skop penjagaan kecemasan penjagaan kebakaran ni, apa nama sistem penjagaan kebakaran tiba-tiba nak buat kerja-kerja mengecat bangunan. Tak boleh lah. Tapi dia tertakluk kepada dua tajuk lah kan, pasal peruntukan tu di bawah dua tajuk lah, naik taraf apa nama sistem kebakaran. Ya betul. Satu sistem kebakaran, satu lagi apa? Satu lagi skop ya? Longkang tu. Longkang. Longkang. Kerja longkang boleh. Boleh. Kalau nak cantikkan longkang, besarkan longkang. Sebab dia satu kontraktor yang sama kan? JKR assign pada satu kontraktor je kan? Macam mana? Kalau ikut itulah perbincangan di peringkat JKR lagi, kita pun dari segi pecahan kerja kontraktor biasa. Kita tak dapat lagi lah. Cuma segi anggaran awal tu lah, kalau tidak kita akan pada kena bincang dengan JKR. Dia tak boleh suka hati, nanti cik beritahu JKR kalau ada cadangan nak gunakan baki ke apa, kena melalui JKR lah. JKR akan angkat pada HQ lah. Dan biasanya kalau di peringkat, kalau setakat penyelarasan item ataupun penyelarasan di bawah masih lagi dalam harga tu yang tidak melibatkan kenaikan harga kos, maksudnya masih lagi di bawah SO punya SO projek tu, maksudnya JKR mana? JKR mana? Kalau itu Rompen Kuantan. JKR Kuantan punya kuasa macam tu. So maksud dia
boleh buat sekitar dalam skop yang diluluskan sajalah. Ya, betul. Tidak boleh lari daripada skop yang besar tu lah. Okey. Terima kasih Tuan. Betul. Next. Okey, selamat petang Tuan. Ya, saya Fifdil daripada College Community Kota Marudu. Sebelum ni kami ada menghantar untuk RP3 dan juga RP4. So untuk perolehan bangunan baharu lah. Cuma saya ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan bangunan yang kami cuba propose pada sebelum ini antara bangunan yang menjadi rebutan institusi lain. So adakah macam kami pun tidak pasti status bangunan itu sama ada institusi yang satu tu lagi dia dapat ataupun tidak lah. Cuma untuk RP5 ni macam mana? Adakah kami proceed dengan bangunan itu ataupun kami perlu cari bangunan lain lagi? Kalau untuk status semasa untuk RP4 memang tak berjaya lah. Officially lah. Tapi kalau untuk RP5 nak angkat balik angkat balik boleh. Cuma kita minta sebuah harga yang baru lah ya. Sebab yang itu pada tahun 2022. 2025 takut nanti harga lain kan. Sebab dia akan buat kaedah yang sama, dia akan buat penilaian bangunan dulu. Dia akan tengok banyak perkara lah sebelum kita angkat untuk pilih bangunan tu. So syarat KE dia kena buat proses macam tu lah. I see. Okay. So soalan saya kedua berkenaan dengan SOA bangunan ni. Kalau diikutkan dekat Kota Marudu ini bangunan yang sedia ada yang ready to be bought, tidak bila perkiraan SOA berdasarkan EPU tu, bangunan-bangunan yang ada di sini macam tidak dapat mencakupi dengan keperluan SOA yang kita kira lah. Dia tak ngam dengan SOA EPU tu lah Betul. Jadi andai kata sekiranya kami hanya mempunyai perbandingan 2 sahaja bangunan, macam mana Tuan? Yang ada di Kota Marudu, daerah Kota Marudu. So dia ada dua sahaja yang kita dapat buat perbandingan. Maksudnya option untuk pilih bangunan tu ada 2 je lah. Ya betul. Yang lain memang tak ada bangunan dah untuk comply dengan SOA yang kita kira. Boleh lah. Angkat dia, jadi ada perbandingan. Okay. So soalan saya yang ketiga tentang perolehan tanah persekutuan ni lah. So andai kata kita perolehan bangunan ni dia agak kesukaran sikit. So jika kami di KK Kota Marudu ni merancang untuk membuat kampus. So untuk perolehan tanah persekutuan ni adakah BPPI boleh membantu kami ataupun kami mencari inisiatif sendiri untuk tanah persekutuan ni? Kita minta institusi cari dulu option katalah 3-4 option. Nanti saya WhatsApp saya, nanti saya bagi dia punya template dia. Dia cari maklumat tu, cek harga dia, lokasi dia, siapa owner semua. And then nanti hantar dan boleh mohon lah. Nanti kita akan buat sedarasan balik untuk tengok mana yang sesuai lah. Tapi kena pilih lah sama dia nak buat bangunan ataupun nak buat tanah. Dia tak boleh angkat dua-dua. Okey. Dia kena ada option lah. Dan semua nak beli bangunan, lepas tu nak beli tanah mana satu kan. Kena salah satu lah. Sekarang kita ke arah perolehan bangunan dululah. Tapi sekiranya bangunan ini tidak dapat, so mungkin kita cuba untuk tanah persekutuan. Untuk perolehan kampus. Jadi masa tu tuan boleh carilah tanah persekutuan tu buat perbandingan tiga tanah tersebutlah. Okey, boleh. Okey, itu saja tuan. Terima kasih. KK Jasa nak tanya Puan Dian. Siap tanya orang benar ke banyak orang ni. Okey, ada lagi? Sebelum saya tutup, tak sebut tak. Faham. Okey, faham Jadi tarikh-tarikh penting tu